lah buah tu. Saya tak ada pakai pekerja, berdua dengan isteri saya aja tu. Oh. Luas ni 2 orang je. Ni Berapa ekor? Tak tahu, saya pun tak tahulah nak berapa pokok? pokok tu ya, pokok 250 pokok. 250 dan saya ada tambah lagi sana. Banyak tu. Dia dekat jalan hasil mudah. Macam ni satu hari 2 bakul, besok mungkin 3 bakul lagi. Petik macam mana ni? Petik macam mana? Petik dia macam ni ke? Petik dia sekali petik berapa ni? Berapa kilo boleh? Dan 250 pokok ni. Oh, ini Kilo dia. dia bukan sekali petik ni macam pakcik apa ni. Dia dah 3 hari dah petik 2 bakul satu hari 2 bakul. Seminggu 2 kali lah. Seminggu 2 kali 3 kali. Ya, kita cuma pilih yang besar-besar saja yang tu kan. Jadi RM1 eh? Berapa ni pesanan? 6. RM6. Macam ni ya. Dia punya ni, dia punya bentuk ni dah rata. Kalau dia masih tajam lagi, dia tak boleh ni. So maknanya dah rata tu main dah boleh tuan lah tu. Dia macam orang juga kalau perempuan tak ada ni ya. Bentuk dia tu tak boleh ni lagi kan. Dah kembang baru boleh kahwin. Tajam tak boleh. Tajam tak boleh. Kan tunggu dah kuning-kuning sikit tak boleh. Oh, kuning-kuning tak laku. Kurang sikit. Kuning-kuning sikit-sikit tu macam hijau nak kuning. Tak boleh Tak boleh, tak boleh. Dia nak hijau Hijau. hijau. Hijau tu. Macam ni dah hijau kan. Oh, betul-betul. Boleh betul lah, tapi kita bagi dia besar sikit dia punya tu. Supaya berat punya kilo kan. Tapi ni kuning sebab kena matahari. Kena matahari tu. Dia setahun berapa kali? Setahun? Panjang masa. Tengok macam ni ya. Dia keluar bunga lagi. Dia bermusim. Buah ni lagi ada. Yang kecil ni ada lagi. Hari dia tak putih. Tak putus buah. Dari segi pembajaan pakai baja apa? Baja cik ayam dengan baja ni. Baja kimia. Baja 15-15, 16-16. 15-15 dan 12-12 tu. 12-12, 17. Belum masa ni lebih kurang 1 tahun baru kita tahu baja 12-12. Kita tak nak macam pokok yang begini, kalau kita taruh baja buah dia akan keluar buah. Lepas tu pokoknya akan bantuk. Kalau dia pokok macam ni, kalau ada buah kita kena buang. Kena buang. Itu sebab ini apa dia tidak lalat kan? Lalat dia pasal kita lambat tembak. Datang ke timer tempat di kebun veteran ATM di Kelompang ya. Okey, untuk makluman tuan-tuan semua, sini bukan tempat yang istimewa nak bawa sangat yang indah ke, tak ada. Cuma apa yang lebihnya di sini, saya rasa di Malaysia belum ada lagi bakal dapat tanah. Sini ada 13 lot. Yang berjaya veteran berjuang berperang dengan bangsa asing, Cina, India. Di sini majoriti kiri kanan ni semua Cina lah. Tapi ada kebiasaan ada seorang Datuk Seri di sini lah. Di tanah rumah tu yang atas bumbu merah tu, Datuk Seri Kadir Mahmud.
Dia bekas pesara tentera jugalah. Mungkin dia pun kena, ada dua bintang lah. Dia fight. Akhirnya dapat tanah ni. Tanah ni tanah reserve kerajaan, tanah kosong lah. Tapi nak dapat ni asalnya dia buat atas individu. Jabatan Pertanian mohon atas individu lah. Tak lulus. Ditolak. Ada 2-3 kali ditolak. Sejarah orang lama lah. Saya pun kategori orang last. Orang yang pertama tu. Ditolak, dia reject benda. Macam pertanian ni kita pakai veteran. Kita pakai veteran ATM buat satuan kelompok. Baru diluluskan. Dapat seorang lebih kurang sikit 2 ekar lah. Satu lot. Sekarang ni ada 13 penama sini. Dapat pada tahun 2017. Mohon 2014. 14, 15, 16. Hantar reject. Lulus 2017. Bila lulus 17 ni, kebanyakannya veteran ni semua yang dekat area sini lah. Di camp di SKN di Kuala Kubu. Banyakan komando di sini. Navy semua ada 2. Saya Navy. Lepas tu tadi minta maaf lah, saya pun tak kenalkan diri saya. Saya pegawai 1 TMK Nur Azman daripada Lumut ya. Saya bertugas 22 tahun di unit udara, markas cawangan udara jaga pesawat Fennec dengan Spelling. Kalau ikutkan background saya bukan jabatan pertanian, bukan pertanian, tapi saya dah jemu dengan 2 tahun menghadap flying machine hebat. Saya ambil IKS bawah saya dengan Cikgu Syam lah waktu. Cikgu Syam, Cikgu Nazrin dengan Cikgu Zul. Lepas tu saya bukan kata nak lari daripada bidang asal, kita cari ilmu baru. Sebab 20 tahun sebenarnya tak ada beza pun. Apa benda yang kita buat, mesti kita ada matlamat. Tuan-tuan ni yang pencen ke, yang bersara awal ke, mesti dia masuk ke pehebatnya. Apa tujuan tuan-tuan datang sebenarnya? Adakah tuan-tuan nak lari daripada kerja, fed up dengan tentera, ataupun nak bosan tengok pegawai? Sebenarnya kalau kita buat macam tu silap. Kita nak buat semua benda-benda kita pergi ni, tanamkan semua matlamat. Matlamat kita kalau kita nak pergi, contohnya IKS ni, sama IKS sekarang ni ada cabangan pula lain-lain kan. Zaman dulu saya IKS saja. Sekarang ni ada sektor sini, sektor lagi banyak pilihan. Pilih betul-betul. Jangan main-main. Sebab kita tak macam budak sekolah. Tadi saya cakap dengan orang tadi. Budak you dia memang dapat degree. Tetapi dia tak ada pengalaman. Dia tak ada duit. Kita memang berhenti SPM. Mungkin diploma, mungkin degree. Tapi kita ada pengalaman. Dan juga berbekal duit. Sebab tak kisahlah berhenti 12 ke, 15 ke, 18 ke, pencen ke. Minima setahu saya 50,000. Ada bekal. Tapi cara tuan-tuan nak olah duit tu macam mana? Adakah nak habis tahun selepas berhenti? Adakah tuan daripada 50,000 nak jadi 100,000? Ataupun lebih ganda daripada gaji tuan-tuan dalam ATM? Itu terpulang pada diri masing-masing. Kalau tuan-tuan rasa nak habis cepat, buatlah cepat. Beli kereta, cuti setahun dah kerja, confirm setahun habis. Beli jalan sana, jangan kerja, pagi ke kopi, habis. Betul. Ini pengalaman yang saya cakap ni, benda yang berlaku dekat kawan-kawan saya sendiri. Setahun tak nak kerja, bila dah habis duit, barulah nak cari kerja. Masa tu duit dah habis, umur pun dah naik. Sakit pun dah datang, habis. Jadi tuan-tuan, dalam nak bercara ni, saya minta tuan-tuan, buatlah keputusan yang tepat. Dengan kehendak hati tuan-tuan semua. Contoh tuan minat nak kata nak bertani betul-betul. Kalau tuan-tuan minat nak buat bidang apa perniagaan betul-betul. Sebab kita kena pilih. Saya sini sebab saya pilih, memang saya dah bertekad saya nak ubah. Satu mungkin saya dah jemu dengan bidang tu, tapi kan saya tak lupa kan. Saya masih juga buat benda yang tu, tapi bila saya dah minat tu benda tu, kita kena fokus lah sebab kita keluar duit. Kita perlukan duit untuk tambahkan duit. Okey, di sini saya ada 1 lot tanah saja. Tanah saya sini je, tapi saya dah sewa tanah kawan bukan 3-4 lot. Ini saya buat sayur, pekerja seorang. Ini pendapatan saya secara kasar bulanan. Rumput saya boleh jual sekarang lah ya. Ni saya cerita sedap dulu lah. Bagi semangat tu. Rumput saya jual macam sebulan boleh dapat dalam 3-4 ribu. Sayur saya boleh cover gaji pekerja seorang 1,500. Duit gaji dia 1,500. Itulah. Lepas tu kecil-kecil dia macam-macam. Saya ada kebun pisang sebelah sini di sungai. Saya pun ada kebun pisang. Sebelah sini ada. Lepas tu saya jual benih. Saya jual macam tanah kredit ni. Total 5,000 tu boleh dapat. Tapi bukan senang. Itu cerita senang. Nak naik ni cabaran dia banyak. Saya mula-mula tak ada pengalaman dari segi marketing, dari segi penanaman. Apa yang saya buat? Saya belajar dengan pekerja, dengan kawan-kawan keliling. Kita ni nak belajar tak semestinya dengan orang yang pandai-pandai je. Orang yang high level je. Kadang-kadang pekerja saya walaupun dia melantau, tapi ilmu dia lebih tinggi, dia lebih tua daripada kita. Saya lebih muda daripada dia. Umur dia tetap hormat dia. Pengalaman sebab kita bayar dia gaji, dia akan bagi kita pulangan. Sama ada dia punya ilmu tu cukup atau cukup.
terpulang. Saya pun ada pekerja. Saya cakap pekerja saya dulu. Saya pun pernah ditipu oleh pekerja tahun pertama. Saya tak ada pengalaman. Saya hanya berbelakang duit. Saya bagi duit je bagi. Lalas duit saya keluar, saya tak ada gaji selama setahun. Pengalaman saya mula-mula selepas saya pencen. Tapi saya tak putus asa. Saya tanam bendi, saya dapat 2,000 sebulan, gaji dia 1,500, saya dapat kosong negatif selama setahun. Dia menanggung pekerja. Kalau saya orang tanya dia. Tapi bila saya buat itu saya tak putus asa sebab saya minat. Apa kelemahan? Saya cari kelemahan saya balik. Kelemahan balik, okey, fokus. Oh, macam ni. Kita tak ilmu, kita tak cukup ilmu, kita jangan tanam benda ni. Contohnya, saya tak pandai sangat. Jangan cari tanaman yang susah. Contohnya terung. Terung ni, memang harga dia sekilo RM8, RM10 sedap. Sekali jual kata 1 kilo dah RM800. Tapi kalau tahu dah penyakit dia macam mana, risiko dia macam mana, dia ni sensitif macam mana. Kalau kita tak ada ilmu tu adalah pengalaman. Kita baru setahun berhenti tentera, jangan kita anggap kita nak lawan dengan orang yang petani daripada kecil sampai umur 30. Tak boleh. Kita kena start tanaman yang mudah. Contoh dia, apa tanaman yang mudah? Contohnya serai. Bendi ni paling mudah pada saya. Saya kekal dengan bendi sebab bendi mudah. Sebab dia penyakit kurang, dia rover sikit lah. Jenis tanam panas pun dia boleh hidup. Tak kerja pun senang, jadi saya ambil bendi. Bendi ni bila ni harga dia pun tak menentu. RM2.5 paling rendah, paling tinggi pun saya takat RM5. Tapi itu boleh saya sebah hidup. Jadi pekerja pun senang, saya pemodal kecil. Jadi saya rasa selesa. Bila selesa kita, bila kita rasa dengan mampu kemampuan kita, betul dah ada setahun pengalaman dah meningkat, kita upgrade tanaman lain pula. Saya pergi ke bayam kangkung pula. Bayam kangkung pula nampak simple, dia tanaman 25 hari je, sebulan dah boleh keluar hasil. Tetapi cara dia punya sistem, cara ni kena pandai juga, kena berilmu juga. Ada juga tak pandai, tinggi ni dah tua. Kurang air, kurang baja, terlebih air, terkurang. Jadi ilmu tu kita, jadi kesimpulan yang saya cerita ni, kita sebagai saudara ni, pilihlah kemampuan kita di mana. Sebab kita ada duit, jangan anggap kita berkuasa semua bidang. Tak. Ramai-ramai, kalau dia nak bagi, dia akan bagi. Kalau tak nak bagi, cuba lagi. Daripada tuan-tuan memohon tanah perancangan pertanian yang bercara individu memang susah dapat zaman sekarang. Tanah dah memang berharga tinggi lah. Tambah di area Selangor ni. Dan saya cakap di sini, tuan tengok lah, ada lagi tak tanah kelompok betul tembok macam ni di negeri lain? Tak ada, betul tak? Sebab ini lah, walaupun jalan tuan jalan kaki datang sini, ini yang saya nak bawa tujuan sini, bahawa sini satu-satunya tanah betul yang ada dapat hak milik perseorangan tidak seorang, walaupun hanya 13 orang. Berjaya atau tidak, ini dah terbukti dah ada 3 orang lot dah. 13. Negeri lain di Perak tu, di Pahang seperti saya tanah banyak. Ada tak? Terengganu, Perak pun tak ada. Kalau ada pun nak buat tanah persatuan. Persatuan tu forever bukan jadi hak milik. Dia passing. Ini hak milik ni. Ini yang kita harapkan, betul tak? Bila yang tak bersara, tak kerja pun boleh usaha tanah sendiri. Saya nak susah-susah sangat yang tak ada rumah, boleh buat rumah ni. Jadi itu saya bagi tips kat sini tuan-tuan. Saya pun belajar daripada orang yang tua, daripada yang tentera yang terbelah. Dia orang dapat, dia orang yang berjuang. Naik dapat tanah, jumpa ni, tapi dia orang tak putus asa. Soalannya dia orang mampu berjaya, kenapa kita tak boleh? Sebab kita sekarang ni, zaman lah ni, tak nak susah, nak mudah. Tak ada benda yang senang lah hidup ni. Yang senang kena tipu. Itu yang paling senang. Betul tak? Yang nak benda baik, bersusah. Kita susah usaha lah, baru dapat. Nak senang memang senang. Cakap je. Kejap jangan tipu. Tuan-tuan habis. Tapi di sini cakap inilah. Walaupun tempat ni tak seidah mana, tuan-tuan ini yang saya nak sampaikan. Bahawa kita tentera ni matlamat. Kalau tuan nampak veteran, tuan buka. Balik kampung. Kadang-kadang kita tahu kawasan kita banyak tanah. Tapi kita tahu punca macam mana kita nak buat. Betul tak? Ni tanah orang cemak. Kita jangan dekat tu, veteran ATM tak boleh nak bercampur dengan awam. Sebab awam punya mentaliti lain. Kita mentaliti askar kita lain. Minta maaf ya cikgu apa benda ni. Sebab kita nak mohon ni, mentaliti askar ni, kita kena satu kumpulan. Kita dah ajar dalam tim, satu pelatur, satu pasukan kan. Bila kita buat mohonan, macam awam dia lain, dia terbuka. Macam kita lah. Kita dalam dunia tentera ni lain. Kita ada hospital sendiri, doktor sendiri. Kalau kat awam dia terbuka, terlalu luas untuk dia, skop dia. Jadi bila kita gabunglah askar saja, kita dengan kelompok kita jadi permohonan tu timbang tara daripada kerajaan,
timbang cara daripada orang mudah. Sebab kita salah satunya, dan itulah kita dah berkhidmat berjuang untuk negara. Tak kira lah apa sumbangan tuan kepada ATM selama berbelas tahun, 12 tahun ke, tetapi kita tetap ada sumbangan kepada negara. Tak ada nak dissension duty besok kita duty 24 jam. Betul seorang buat perangai, apa jadi yang kita kalau pangkat pakai warrant? Apa jadi? Itu salah guna kuasa. Apa lagi? Lah ni tak ada. Kita buat dengan keikhlasan hati. Apa kita nak buat, hasil itu itulah rezeki kita. Kita tipu dia, kita tipu dia kita. Itu saja. Jadi selari bidang pertanian ni, sebab saya nakkan kepuasan dan saya tanamkan minat, kita nak berjaya, kita kena buat betul-betul. Jadi tuan-tuan, sebagai motivasi tengah hari ni, tuan-tuan penat jalan kaki, tuan nak berhenti, biar tuan berpeluh hari ni. Jangan tuan berpeluh di waktu malam sedang bilik aircon dengan sejuk. Sanggup tu, tuan pergi. Tuan jangan berpeluh dalam bilik aircon. Lagi sakit kepala. Tak guna hidup lah tuan-tuan. Jadi itu je lah untuk masa ini. Jadi apa yang ada saya bagi ni bukan kata kalau tempat istimewa saya bagilah. Tapi apa yang ada ni saya tak boleh nak entertain macam mana sedang perkhidmatan. Kalau ada perkhidmatan tu bolehlah kita kena kopi tarik ke tiap air ke. Tapi kalau di kebun kita buat macam kebun seadanya lah ya. Jadi saya tak terima kasih sekali lagi. Jadi itu yang letak di meja ni saya punya pekerja. Saya kata korang nak buat apa ni sekarang ada orang nak ambil korang ambil je poket. Sebab dia saya nak bagi dia orang supaya semangat untuk supaya saya tak nak berkira. Dia kata dia orang rajin buat. Ambil. Saya pun tak ambil macam dia orang ada ni duit ni kalau tuan-tuan nak beli ke apa dia orang lah ambil. Saya bagi duit kopi dulu lah untuk ini. Okey, itu saja tuan-tuan. Jadi ada apa-apa soalan ke nanti rujuk ke Syam. Semua saya buat. Dia orang banyak kita bukan kata dia orang tak pandai. Memang dia orang zaman mak bapak kita, abang-abang kita dah. Dia masuk pun SRP, knowledge untuk akademik dia kurang, tapi pengalaman dia tinggi. Dia nak bekerja depan satu orang bersama. Saya dah buat kerja. Dia sensor sebelah tangan, komando dia tahu. Memang tahu hebat. Sensor sebelah tangan je. Saya sebelah tangan menuntut kita planting je. Dia orang tenaga memang A. Tapi dari segi akademik bukan dia orang tak pandai. Kita kena faham zaman-zaman tu zaman susah, zaman pelajaran pun setakat boleh belajar je. Zaman ni dah berubah. Anak-anak kita sekarang macam mana belajar? Komputer, gadget-gadget. Kita dulu pun tak macam tu.